والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبنا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب
وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتيم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. Amma ba'du fa ya ibadallah. Alhamdulillah. Dan sahabat-sahabat yang diridhai Allah, yang dikasihi, yang dirindui baginda sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sehari lagi usia dipinjamkan. Terima kasih wahai Allah kerana menjemput kami dan menghantar kami ke sini. Dengan dorongan dan jemputan daripada Allah, kita kembali sehari lagi dalam meniti usia yang senja, bahkan dah maghrib, tenggelam dah pun matahari. Tapi alhamdulillah, atas kenikmatan masih lagi bernafas. Maka dengan sisa-sisa usia yang masih berbaki,
Kita akan duduk bersama-sama mengkaji hadis yang mana pada minggu ni insya-Allah hadis yang ke-40. Clear tak? Kembang ke? Clear tak? Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Hadis yang ke-40 atas tajuk hidup di dunia sebagai orang dagang. Yang order kitab, you bagi dah ke? Bagi dah, Alhamdulillah. Ada lagi kan? Untuk siapa yang nak lagi kitab nah? Ada lagi sebab mungkin kita 2 minggu tak ada. Lepas tu kan kita ada 41 dan 42. Jadi sebulan lagi kita akan gunakan kitab baru untuk sahabat-sahabat sama ada yang berada di ruangan Masjid Al-Qahar ataupun yang berada dalam ruangan Google Meet. Kalau yang nak, order kitab masih boleh. Stok masih ada nak. InsyaAllah ta'ala untuk sama-sama kita merujuk, bermurajaah, bermuzakarah dan bermutalaah kitab peninggalan Nabi SAW melalui sabda-sabdanya yang indah untuk sama-sama kita selami dan kita mempelajari sekaligus kita beramal dengannya. Hari ini kita akan sama-sama baca hadis yang ke-40. Kita baca dulu nah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abidin sabilin. Amboi macam tak makan pagi ya, nak kata puasa hari Selasa. Ha? Tak clear suara saya. Oh ya ke? Betul tak clear? Ha? Dia tak clear. Maksud dia tak dengar secara jelas. Lepas tu nak baca lah. Ni jelas tak? Kena jelas tak? Okey, kita mula balik lah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir as-sama' wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Dengar tak? Belakang dengar? Dengar tak? InsyaAllah nak. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diambil cerita daripada Ibnu Umar. Di sini dia tulis daripada Abni. Oh betul nak, bukan Abni, Ibni. Nah, Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Didatangkan radhiyallahu anhuma, dekat dia pun Allah redha, dekat bapak dia pun Allah redha. Di sini siapa bapak dia? Umar Al-Khattab. Anak dia nama apa? Abdullah bin Umar. Ataupun dia kunyah dia, gelaran dia Abu Abdurrahman. Kalau kita jumpa dalam hadis diriwayatkan daripada Abu Abdurrahman pun dia juga. Kalau sebut Abdullah bin Umar pun dia juga. Kalau Ibnu Umar pun dia juga. Ada 3 laqab dan kunyah yang diberi para sahabat kepada dia. Baik. Apa katanya? Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memegang bahuku. Lalu ia bersabda, beradalah engkau di dunia ini seolah-olah engkau itu seorang dagang
atau pengembara. Dan pernah Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, apabila engkau berada di waktu petang, maka janganlah engkau menantikan waktu pagi. Dan apabila engkau berada di waktu pagi, maka janganlah engkau menantikan waktu petang. Dan ambillah peluang waktu sihatmu untuk masa sakitmu. Dan masa hidupmu untuk masa matimu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yakni Imam Bukhari. Hadis yang ke-40 ini, iaitu ulama-ulama menegaskan bahawasanya tajuk utama yang nak dibawa datang oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yakni berkenaan dengan dunia bukanlah tempat tinggal yang abadi. Kesimpulan daripada hadis ni, Rasulullah nak bagi tahu dekat kita, dunia yang kita duduk hari ni bukanlah tempat tinggal kita yang abadi. Sebaliknya, kita ada kampung tempat kita nak kembali yang lebih kekal abadi selama-lamanya. Sampai bila? Sampai bila-bila. Kerana di negeri sana tidak ada lagi mati. Di negeri sana tidak ada lagi tinggal akhirat. Dunia ni hanya tempat persinggahan semata-mata. Baik, kita kembali kepada periwayat hadis. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anak lelaki. Ibnu ni maksud dia anak lelaki. Anak lelaki siapa? Umar. Umar tu siapa? Khalifah yang kedua. Khulafaur Rasyidin, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab. Anak lelaki kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Allah redha kat mereka dua-dua beranak. Kat anak pun Allah redha, dekat bapa pun Allah redha. Waktu didatangkan Huma, macam kita baca minggu lepas, Ibnu Abbas. Anak pun Allah redha, bapa pun Allah redha. Yang mana Ibnu Umar ataupun Abdullah bin Umar ni adalah juga sahabat kecil Rasulullah yang berkawan bermain bersama-sama dengan Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Jabir. Ini semua anak-anak sahabat yang juga bersahabat baik dengan baginda Nabi SAW. Kalaulah Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas digelar dengan ulama sejuta umat, tetapi Abdullah bin Umar ataupun Ibnu Umar ini ianya digelar sebagai fuqaha sahabiyah, sahabat yang paling faqih, fuqaha sahabiyah. Dan diriwayatkan bahawasanya semasa hijrahnya Nabi SAW ke bumi Madinah, Abdullah bin Umar ini berusia 10 tahun. Dia di antara orang yang ikut ayah dia. Diceritakan Abdullah bin Umar, waktu dia nak ikut ayah dia ni, ayah dia kata, hang tak sapi dengan aku lah. Ni bahasa yang mudah kita faham lah. Hang kena pergi dengan ramai-ramai. Sebab aku nak tawarkan harga nyawa dekat musyrikin Quraisy. Pasal apa? Dia masa dia nak pergi, dia nak berhijrah. Orang lain semua berhijrah pada waktu malam. Cuma Umar Al-Khattab saja yang berpindah ataupun berhijrah pada waktu siang. Dia pergi duduk di Kaabah. Dia kata, wahai sekalian musyrikin Quraisy, saksikan hari ini aku nak pindah. Aku nak pindah ke Madinah. Siapa-siapa yang mau nak tengok anak dia jadi yatim, nak tengok isteri dia jadi balu, nak tengok mak dia kehilangan anak lelaki, halanglah perjalanan aku. Walaupun puak musyrikin Quraisy ni ada kelompok-kelompok atau kumpulan yang ditugaskan untuk menghalang perjalanan orang yang berhijrah ke Madinah, tangkap, rompak, pukul dan bunuh. Tapi mai Sayyidina Umar ni dia tawarkan diri dia. Mai dia kata, siapa yang rasa anak-anak dia nak jadi yatim, isteri dia nak jadi janda-janda balu-balu, mak dia nak kehilangan anak-anak lelaki, sekat aku. Siapa pun tak mahu sekat. Sebab tu dia kata dekat Abdullah bin Umar, anak lelaki dia yang kita nak baca hadis ni, hang jangan ikut aku. Sebab aku nak tawarkan nyawa aku. Tapi si anak tu mula ikut mak. Tunggu di persimpangan jalan, nak tunggu ayah dia mai ke tak mai.
Sebab dia tawarkan nyawa dia. Puak-puak musyrikin Quraisy ni bukan kata calang-calang orang. Dia pun orang hebat juga. Kemudian bila sampai di satu persimpangan, tengok-tengok dia keluar. Dia naik baral je. Ayah dia naik kuda. Dia naik baral. Baral ni kita maklum sejenis binatang yang malas. Malas. Kalau ingat dulu sekolah cikgu suka panggil kaldai. Kaldai. Bodoh macam kaldai. Dia tak bodoh lah tu. Dia hidup zaman Rasulullah kot. Dan bila mana bapak dia jumpa dia, bapak dia kata, aku dah kata, pergi dulu. Pergi dulu. Dia kata dia nak pastikan ayah dia hidup. Macam lah dia nak boleh tolong ayah tu. Walhal umur dia baru 10 tahun. Dan dia di antara sahabat yang bila sampai di Madinah, selepas 2 tahun duduk di Madinah, berlakunya peperangan pertama, yakni peperangan Badar. Pada tahun pertama umat Islam difardukan puasa Ramadan. Mereka puasa. Kemudian turun pula satu lagi ayat. Menyuruh berperang. Bila suruh berperang dalam keadaan puasa. Puasa pula baru pertama. Tak kira tua muda kecil besar. Berpuasa. Untuk tahun pertama. Mencabar. Bagi orang yang tak pernah puasa memang mencabar. Pilah tanya orang yang tak pernah puasa. Kalau dia baru nak mula puasa, memang mencabar. Tapi tahun itu Allah Ta'ala cabarkan lagi dengan ujian peperangan. Dan dia ni, Abdullah bin Umar ni, dia tawarkan diri. Dia tawarkan diri berlakunya dalam bulan Ramadan, perang Badar ni, pada 7 Ramadan. Dia pergi jumpa Rasulullah. Kalau kita kata 2 tahun selepas Nabi menetap di bumi Madinah, bermakna usia dia baru 12 tahun. Kalau anak-anak kita 12 tahun baru darjah 6. Nak ambil UPSR dulu sebelum dimasukkan. Dia ni, mula dia minta kat ayah dia. Ayah dia kata, hampir tanya Rasulullah. Rasulullah bagi ke tak? Dia pergi tanya Rasulullah. Sambil dia berangan-angan dengan sahabat-sahabat kecil dia yang lain. Sahabat sepermainan. Sambil dia peduk tara, pelepah tamar bagi tajam ni aku nak bunuh. Oh ni aku nak bunuh, oh ni aku nak lawan macam ni. Duk berhayal yang mereka tu nak dibenarkan oleh Rasulullah bertempur di medan peperangan Badar. Bila sampai di depan Rasulullah, sembunyilah senjata-senjata yang mereka asah, yang mereka tara bagi tajam. Sebab Rasulullah, ya Rasulullah, kami ni berkumpulan nak sertai peperangan Badar. Perang Badar orang Islam tak ramai nah. Kan hanya ada 313 orang saja. Sikit sangat. Tak ramai. Kami nak sertai. Rasulullah kata kecil sangat. Aku tak boleh terima apa kecil sangat. Apakah manusia sebesar kami ini tak layak syahid fisabilillah? Rasulullah kata kalau hampa tak berperang pun, hampa mati, hampa tetap dikira syahid. Sebab ta'aqil baligh. Rasulullah tak bagi sebab terlampau kecil. Jangan sampai sejarah mengungkit Muhammad menegakkan Islam dengan menjadikan kanak-kanak sebagai tentera. Tak mau. Rasulullah tak mau. Ditolak. Selepas 2 tahun. Bukan 2 tahun. Setahun. Tahun depan. Bulan Syawal. Bulan Raya. Berlaku satu lagi peperangan. Uhud. Perang besar tu. Berlaku dalam bulan Syawal. Mereka tak sambutlah Syawal lagi kita sampai 30 Syawal. Punya rumah terbuka dah. Mereka tak ada apa. Bila mai bulan Syawal ni, Rasulullah isytiharkan duk kumpul tentera-tentera untuk menyertai peperangan Uhud. Tengok ada lagi mereka. Nak ikut juga. Nak ikut sama-sama dalam peperangan Uhud. Umur baru 13. Rasulullah tolak. Tak boleh, Rasulullah kata kecil. Sekali lagi dia minta. Lepas 3 tahun. Tahun ke-5 Hijrah. Sekali lagi berlaku peperangan
Khandaq. Masa ni Rasulullah dapat khabar daripada perisik-perisik Rasulullah, tentera-tentera musyrikin 10,000 yang nak main ni. Rasulullah ni puah himpun, kumpul. Ha? Orang Islam adalah dalam 3,000. Banyaklah. Ha? 3,000. Dan waktu ni Rasulullah mengizinkan sahabat-sahabat kecil ni menyertai. Umur lebih kurang 15 tahun. Kira akil lah. Nah, akil lah. Akil balik lah. Sampai. Dan itulah peperangan pertama yang disertai oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sejak daripada tu tidak pernah satu peperangan pun dia tak ikut. Dapat. Dia pun orang muda. Nah, dapat tu. Kami ni masuk perang dengan sebab dua aja. Kalau tak menang, syahid. Balik tangan kosong tak sekali. Kalau tak syahid, menang. Dua tu ya. Kalau nampak muka kami balik, tanda pasukan Rasulullah tu menang. Kalau tak nampak muka kami, tanda kami syahid. Nah, itu ikrar sahabat-sahabat kecil Nabi SAW. Baik, sedikit saja. Nanti kita ada masa kita buka satu kitab cerita pasal sahabiah saja. Nah, barulah kita tahu betapa hebatnya para sahabat ni nak bandingkan dengan kita punya pengorbanan apa yang kita buat untuk Allah dan Rasul dan apa yang kita perjuangkan untuk Islam. Baru kita tahu sebenarnya kita tak ada apa-apa pun. Kita hanya manusia, makan, berak, tidur, seronok suka je. Yang tu je kita. Baik. Kita tengok apa kata Abdullah bin Umar atau Ibn Umar. Katanya Rasulullah SAW telah memegang bahuku. Pasal apa dia nak cerita Rasulullah pegang bahu dia? Patutnya dia terus masuk matan apa yang Rasulullah kata. Kalau dalam hadis lain, dia akan kata qala Nabi SAW. Telah bersabda Nabi SAW. Tapi mai hadis ni, dia kata Rasulullah pegang bahu aku. Nah, akhadha Rasulullah SAW mankibi. Dia pegang bahuku. Dia nak apa? Rasulullah ni seorang bapa yang penyayang. Seorang sahabat yang baik. Seorang teman yang lemah lembut. Bila dia berbicara, bila kita minta dia bagi nasihat, dia akan sentuh orang tu. Sebab bila kita nak menasihati seseorang, bila kita nak ajak kawan tu nak bagi betul-betul masuk, kita sentuh. Bahagian yang dia benar sentuhlah. Di sini dia kata mankibi. Rasulullah pegang bahu dia. Kita nak mendidik. Saya yakin depan saya ni semua pendidik. Didik anak-anak ke, didik cucu ke, itu pendidik lah. Bila kita nak nasihat dia, kita pegang dia bukan bubuh penampang. Kita silap mendidik. Kita pukul dulu. Lepas tu baru cakap, aku dah kata dah kan. Eloklah dah bagi kawan tu. Bengang dah sebelah. Masa tu hang bagi nasihat. Tak masuk dah dalam akal dia. Hanya ada dendam dan marah. Nak cakap-cakap elok yang ambil peluku kepada aku. Pasal apa? Kita tindakan kita tu dulu. Kita pukul dulu dia. Lepas tu baru kita bagi nasihat. Dia memang tak boleh masuk. Jadi, hadis ni, Abdullah bin Umar nak cerita dekat kita, sentuh dia dulu. Kalau nak cakap dengan dia, cakap elok-elok. Yang ni kalau kita pegang tangan ni, erat betul-betul kawan tu sampai tengok tangan pun sejuk dah ujung. Dalam pendidikan Rasulullah kepada para sahabat memang baginda lembut. Baginda Al-Halim, penyayang sangat. Mawaddah warahmah. Itulah sifat baginda SAW. Apa yang dia kata? Kata Rasulullah, dia kata, Rasulullah kata pada aku, yang ini nasihatlah. Beradalah engkau di dunia ini seolah-olah engkau itu seorang dagang atau pengembara. Kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Umar, bila Abdullah bin Umar minta nasihat, hang duduklah di dunia ni, ataupun anggaplah diri hang ni di atas dunia ini
seperti seorang pengembara ataupun abir sabil, pedagang. Pedagang. Okey, baik, kita tengok. Kalau kita dianggap seorang pengembara, apa yang patut ada pada pengembara? Pengembara ni maksud orang yang nak musafir. Orang yang nak berjalan jauh. Apa yang perlu ada kepada seorang pengembara? Pertama, dia kena ada kekuatan. Tidak? Kalau tak larat orang ajak pergi mana pun kita tak mau. Kita kena ada kekuatan, kemampuan. Dah ada kemampuan, kita kena ada tambang. Tak kira lah. Tambang untuk kenderaan ke, untuk apa-apa di perjalanan. Dan kemudian apa yang perlu ada? Kita kena ada bekal. Bekalan. Seorang pengembara. Kemudian, dah ada kenderaan. Ada kenderaan, dalam bekalan tu ada kenderaan. Dalam kenderaan tu, kita kena tahu juga destinasi. Baik. Ini kita ibaratkan diri kita pengembara. Kita mengembara di dunia ni sementara nak sampai ke destinasi kita, yang ni akhirat. Jadi apa yang Rasulullah nak bagi tahu, kita kena ada kekuatan. Kekuatan bagi seorang pengembara di dunia ni ialah sabar. Dalam nak menghadapi perjalanan hidup sebagai seorang Islam yang mengaku menjadi hamba Allah dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekuatan yang paling utuh yang patut ada dalam diri kita ialah sabar, jiwa. Jiwa kena kuat. Kalau tidak, hang akan jadi seorang pengembara yang sesat. Tak jumpa jalan pulang. Dan kemudian itu perumpamaan yang dikatakan kena ada kekuatan. Kemudian kena ada tambang. Kena ada tambang. Baik, perumpamaan tambang. Seorang pengembara ini, dia kena ada bekalan hidup. Bekalan hidup. Kalau duk kuat jiwa saja, tapi duit tak ada, boleh tak? Tak boleh takkan nak minta dekat orang. Maksud dia kena kerja lah. Kena kerja. Hadir sebagai hamba Allah di muka bumi, kami orang Islam. Hidup pun sat saja. Tak payah kerja lah. Rezeki Allah bagi. Saya dihantar lah main. Janji beramal soleh saja. Dia tak main bergolek. Hang kena cari tambang. Kalau tidak, hang tak boleh jalan. Tu Rasulullah kata hampa pengembara. Makna dia, kena kerja. Kena kerja. Dalam pekerjaan kita tu, dalam kita kerja tu, kita cari rezeki. Dia main rezeki dalam ujian yang macam-macam. Ada halal bercampur dengan haram. Kita sendiri menilai dan kita faham. Kita kena ada ilmu. Sebagai seorang pengembara, ni hang nak pergi tempat tu, hang tak tahu ke mana jalan pun tak tahu. Apa akan berlaku? Sesat. Ni ilmu pun tak ada. Hang ni nak pergi mana? Entah. Tak tahu lah nak pergi ke mana. Sampai tak tahu nak pergi ke mana. Macam lah ni lah. Kita lah ni ada alat canggih, Allah Ta'ala bagi handphone kan. Buka Waze. Hantar my location. Hantar my location. Tapi kalau hang tak ada ilmu, hang nak buka location tu pun hang tak kerti. Buka boleh, dia tak bercakap. Kadang bercakap, cakap bahasa lain. Kadang dia habaq kod lain, kita pergi kod lain. Lepas tu kita marah kat dia ni tak betul. Hang yang tak betul, hang kata dia tak betul. Pasal apa? Pasal kita tak ada ilmu. Tu jadi pengembara. Tak usah mengembara lah kalau hang tak kerti apa. Ini perumpamaan yang Nabi sebut di sini, Masya Allah. Nabi sebut sikit ya, Dia kata di sini, jadilah engkau seperti gharib. Gharib ni maksud dia pengembara yang nak berjalan jauh, maka kutiplah bekalan.
Kita sebut tadi pertama-tama kena ada sabar. Bila adanya kesabaran, adanya keupayaan. Ada tambang. Tambang tu nak buat apa? Nak cari ilmu. Kena ada tambang. Macam kita mengaji hari ni pun, kena bertambang juga tu. Kitab kena beli. Itu di antara tambang-tambang kita. Nak menuntut ilmu, sat lagi ikut mereka kena main tabung ke depan mata, takkan nak kelin saja. Nak bubuh lah juga orang RM1 2. Kan? Itu tambang kita tu. Sebab apa? Dalam tu kita nak ambil ilmu. Dengan ilmu tu lah kita nak berjalan, nak menuju destinasi. Okey, baik. Dalam berilmu, Allah Ta'ala letak satu lagi bekal yang paling besar. Apa dia? Amal. Dah berilmu, bolehlah beramal. Itu bekalan. Tambang kita tadi ilmu, bekalan kita ialah amal. Apa dia amal? Dah hantar sembahyang tu wajib, wajiblah solat. Dah hantar menutup aurat itu wajib, wajiblah tutup. Itu amal. Kalau berilmu sahaja tetapi tidak beramal, sesat juga. Dan kata Nabi SAW lagi, bila dah hang ada amal, bolehlah hang jalan sampai ke destinasi. Datang dah tempat mana nak pergi. Hari ini kita beramal adalah untuk Allah. Tidak, bukan untuk siapa-siapa. Kita sujud pada Allah. Dan bekalan ni nak bagi ke Allah ke? Tak. Bekal ni kita nak makan kat kita. Nak bawa balik ke sana. Apa yang kita buat hari ni adalah daripada bersumberkan ilmu yang kita belajar. Bukan kita ikut. Memang mula-mula dulu kita ikut. Tapi lama kelamaan kita belajar. Daripada ilmu kita beramal. Daripada amalan lah kita nak bawa pulang. Ataupun dalam bahasa yang lebih tepat, seperti sabda Nabi SAW ini, seorang pengembara yang akan sampai ke destinasi yang dituju. Bila sampai-sampai, lega. Sampai-sampai di hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak gaduh sembahyang dah. Iza mata ibnu Adam yang qata amalih. Matinya anak Adam tu putih dah amalan, tak ada apa dah. Han tak gaduh sembahyang, han tak gaduh puasa, han tak payah buat apa-apa lagi dah. Pasal apa? Segala jenis bekalan yang kita buat, dah kita bawa pulang. Buka bungkus lah. Kita nak buka bungkus. Baik, tempat ataupun destinasi persinggahan kita yang pertama kita nak buka adalah di alam barzakh. Kita pakai buka bungkus. Inilah yang dibicarakan oleh ulama-ulama tasawuf. Ada bungkusan yang bocor. Buka dalam dia, kosong, tak ada apa. Ada bungkusan yang ada isi, tapi basi. Boleh makan? Tak boleh makan. Maksud dia, batal dan rosak. Hak yang kosong tu habis bagi dekat orang. Tu dia bocor. Dan ada bungkusan yang besar, luar biasa. Dia buat tak banyak mana, tapi dapat banyak. Imbuhan yang banyak. Amal yang ikhlas diterima oleh Allah. Dah sampai destinasi pertama. Alam barzakh. Kemudian kita akan berpindah satu lagi destinasi. Alam akhirat. Dalam perbicaraan yang panjang. Kemudian barulah ditempatkan di antara dua negeri. Surga ataupun neraka. Betul tak kata Rasulullah kita ni pengembara? Ya, kita mengembara. Lagi satu kata Nabi, Au'abiris sabil. Ataupun kamu ini orang yang berdagang. Orang yang berdagang, maksudnya dia berjual beli. Dia berniaga. Dalam perniagaan kita, orang nak berniaga ni, apa kena ada? Modal. Kena ada modal. Modal itu kita boleh umpamakan dengan ilmu. Kalau tak ada ilmu, macam mana anak belajar, anak beramal. Jadi barang dagangan itu diumpamakan dengan amal. Kesimpulan hadis yang kita baca ni,
sebagai seorang pengembara atau pedagang, kita kena ada ilmu, kena ada amal. Dan kemudian, kalau orang yang berdagang ni, dia tentulah nak untung dan rugi. Kadang-kadang, barang dagangan dia untung. Buat sikit, dapat banyak. Dan kadang-kadang, rugi semata-mata. Apa pun tak dapat. Itu pedagang. Betul kan? Terkadang, kita beramal sikit saja. Contoh. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berjalan kaki ke masjid untuk menuntut ilmu, atau ke mana-mana tempat untuk menuntut ilmu, Allah Ta'ala akan hapuskan setiap satu langkah. Hapuskan 10 dosa dia. Allah Ta'ala akan gantikan dengan 10 pahala dia. Dan Allah akan binakan untuk dia rumah di dalam surga. Untung tak? Ini perniagaan yang untung. Untung sangat. Baru selangkah. Kira sak berapa langkah? Itu kalau berjalan dari rumah. Kami naik kereta. Kira dari parking lah. Kami naik kereta kira dari parking. Rugi ya. Takkan nak berjalan kalau hak mai dari Sungai-Ara, takkan nak berjalan dari Sungai-Ara. Nah, baik. Ni kata Allah Ta'ala itu maha kaya, Allah maha tahu. Apa yang kita tak tahu. Hasbi Allah. Serahlah semua tu ke Allah. Dia yang mengira. Mengira mungkin dia kira putaran roda kita. Nah. Dan kalau kayu basikal mungkin dia kira setiap kali kita pusing kaki tu. Biarlah Allah yang mengira. Itu bukan masalah kita. Tapi kita ni berdagang. Kita nak untung. Okey, baik, cantik. Kita sambil duk bawa kereta. Ada timbul rasa riak. Allah. Timbul rasa takabur. Aku ni esok ni surga mana Allah nak bubuh namanya. Antara orang yang hebat ni. Pagi-pagi keluar cari ilmu. Rasa bangga diri. Dia main rasa takabur dalam diri dia. Rugi. Yang ni yang kata berniaga. Tapi tak ada apa. Kosong. Kerana adanya riak. Adanya takabur. Bila kita rasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Itulah takabur. Yang mana kata syaitan, takabur itu adalah pakaian dan selendang Allah. Kalau ambil pakai, bermakna lawan Allah. Maka habis segala amalan yang kamu bawa. Sifat takabur ini dia akan makan amal soleh kita seperti api makan kayu. Habis. Kita untung dengan rugi terletak pada hati. Itu sebagai seorang pedagang. Jadi pengembara, ni pedagang. Okey. Kana Ibn Umar radhiyallahu anhu yaqul. Katanya Sayyidina Umar kata, aku dengar lagi dia kata, Rasulullah kata dekat dia, "Idza amsayta fala tantazir as-subah." Apabila kamu berpetang-petang. Apabila kamu berada pada waktu petang. Fala tantazir as-subah. Maka janganlah kamu menantikan, maaf saya silap. Apabila kamu berada pada waktu petang, jangan kamu menanti pada waktu pagi. Kata Rasulullah berpesan lagi. Kalau hampa duduk belah waktu petang, hampa jangan tunggu waktu pagi. Kemudian, wa idza asbahta fala tantaziris sama. Dan apabila kamu berada pada waktu pagi, jangan tunggu waktu petang. Apa makna Rasulullah ni? Ni yang dikatakan, kata-kata Nabi SAW ini penuh bahasa yang tersurat dan tersirat. Bolehkah kalau kita nak pergi bercakap dengan budak-budak umur 12 tahun, kalau duduk waktu petang ni, duduk waktu pagi. Kalau duduk waktu pagi, jangan duduk waktu petang. Tapi hebatnya para sahabat ni faham. Bawa cerita tu main dekat kita. Kita pula baca seorang-seorang di rumah. Kami beli juga kita hadis bahasa Melayu lagi. Pergi baca apa dia kata tak boleh tunggu waktu petang, tak boleh tunggu waktu pagi. Maka kita berguru. Baik. Apakah maksud sabda Nabi SAW ni? Bila duduk pada waktu petang,
Hang ingat nak buat baik. Hang jangan kata, nantilah esok pagilah. Kita suka buat kerja bertangguh. Tak boleh esok-esok. Esok pagi. Ni petang dah. Mai pagi sangat. Petang saat ni lah kot. Tu je kita lah. Suka bertangguh. Kata Nabi SAW, pada sesuatu perkara yang baik, jangan bertangguh. Sebab kita tak tahu. Kita ni nak hidup ke sampai petang lagi. Siapa boleh jamin kat saya? Dia nak hidup sampai petang lagi. Boleh bagi jaminan? Tak wani kan? Saya pun tak wani jaminan. Ha? Tak tahu. Entah sat lagi. Kelak-kelak masjid tersepak benda je. Satu mati. Kita tak boleh bagi jaminan. Ke atas diri sendiri apatah lagi ke atas orang lain. Tapi kita ni cakap kadang-kadang tu. Bukan kadang-kadang lah. Biasanya. Lupa. Tengoklah saat ni petang. Saat ni petang ke rumah. Jadi hang nak hidup ke lagi? Maka kita selitkan dengan satu lafaz akbar. InsyaAllah. InsyaAllah. Ada rezeki saat ni petang lah. Cantiklah. Jadi jangan kamu bertangguh atas pekerjaan yang baik yang timbul pada waktu pagi. Jangan simpan pada waktu petang. Boleh buat. Okey. Kita duduk sembang-sembang dengan kawan. Ini dah duha ni. Hang buat dah lagi duha? Tak buat kan? Aku ayat sembahyang pun batal dah. Segana nak buat. Esok lah. Tahu kan nak hidup esok? Mungkin duha tu yang terakhir. Maka ditangguhkan esok. Dah rasa nak bagi waktu pagi. Terjumpa seorang fakir yang layak untuk menerima sedekah. Bawa duit tapi sekejap nak singgah kedai mamak. Nak beli kacang bendi cuma RM3. Dia ada banyak tu ya bawa RM3 saja. Si fakir ni memang minta sedekah kita. Kalau aku bagi saya, aku tak payah beli kacang bendi. Petang lagi ada kita ni. Saya tu tak tahulah nak ada ke tak ada. Tak apa saya petang makcik main tak kan. Atas urusan. Atas perkara yang baik. Janganlah bertangguh. Yang tu rezeki dia. Kita ni hanya orang tengah yang menjadi wasilah atau perantaraan kepada si fakir apabila dia minta. Ini sebenarnya hak dia. Sebab tu bila kadang-kadang duit tu ada dalam beg kita, betul-betul kita punya, tapi bukan milik kita. Ada orang lain yang minta. Rupanya dia punya, milik dia. Maka jangan bertangguh. Jangan tunggu saat nak, nanti saat nak. Kalau kata pagi jangan bertangguh pada petang, kalau petang jangan bertangguh kepada pagi esok. Dengan sebab hadis inilah, maka Sayyidina Ali karamallahu wajhah selalu menunaikan solat witir sebelum tidur. Sayyidina Ali karamallahu wajhah dia tak berani nak tunaikan solat witir pada ketika qiyamul lail, waktu tahajud. Sebab dia takut dia mati. Dia tanya di kalangan sahabat, siapakah yang boleh memberi jaminan aku nak hidup sampai esok? Jadi bila siapa pun tak boleh bagi jaminan, maka sejak itulah, sejak menerima hadis ni daripada Rasulullah, dia sentiasa menunaikan solat witir sebelum tidur. Baik. Kita yang tak pernah jumpa Rasulullah, tak pernah jumpa Sayyidina Ali, kita buat ikut suka aja. Kalau aku rajin buat malam, aku buat malam. Kalau aku tak rajin, aku buat esok. Kalau aku tak rajin, malam pun aku tak buat, esok pun aku tak buat. Aku tidur sampai ke pagi. Nanti-nantilah. Nanti-nanti tu masih ada ke hari untukmu. Tak tahu. Tak tahu nak hidup ke tak hidup. Tapi kita selalu bagi satu jawapan. Esok pagi lah kot, no? Selitkanlah dengan lafaz akbar. InsyaAllah, insyaAllah. Esok kalau ada rezeki. Kalau ada umur. Kalau tak ada, cakap ni saja. Dengan sebab hadis inilah, Sayyidina Ali selalu bersolat, taubat
Yang kita panggil sunat awabin. Lepas maghrib, berapa rakaat? 6 rakaat. Kata Saidina Umar, awak hantar nanti esok. Awak hantar tunggu esok sebab Rasulullah kata bersolat pada waktu sunyi, pada waktu tengah malam lebih baik daripada waktu bising-bising ni. Jadi Umar ni macam kita lah sembang-sembang. Aku buat tengah malam. Ali kata aku buat lah ni lah siap-siap. Pasal apa? Pasal aku tak tahu nak hidup ke tidak. Dia jenis tak bertangguh. Tapi kita tak boleh kata Saidina Umar tu tak betul. Nah, dia pun di antara sahabat kesayangan Rasulullah. Kata Saidina Umar, aku nak jadikan witir aku yang terakhir sebelum aku mulakan kehidupan pada awal subuh aku. Jadi kita kata boleh diterima pendapat Saidina Umar Al-Khattab. Penutup bagi segala amal ialah witir. Jadi tajuk dia tak habis lagi. Dia tak habis lagi amalan dia dengan Allah. Dia nak tutup dengan begitu indah, dengan begitu cantik, iaitu hiasan yang terakhir. Dia tutup tahajud dia dengan witir. Sementara Saidina Ali, dia tak tutup dengan witir lah. Sebab dia dah buat pada waktu malam. Kerana pendapat dia tak boleh tunggu esok. Sebab dia tak jamin adakah dia masih lagi hidup. Jadi kedua-dua pendapat ini boleh dipakai. Kita boleh pakai tak? Boleh. Bagi umat ataupun hamba Allah yang lemah seperti kita, maka terpulanglah. Sama ada nak buat sunat taubat, sunat awabin. Sunat awabin selepas waktu maghrib, sementara menanti Aisyah. Ataupun kita nak buat sunat taubat sebelum tidur. Ataupun kita nak buat witir sebelum tidur. Atau kita nak buat witir pada keesokan paginya. Penutup bagi tahajud. Penutup bagi segala amal. Terpulanglah. Cuma bimbang-bimbanglah tak buat terus. Dengan sebab dia kata apa? Sunat saja. Kita suka kata pada diri kita, pada amalan-amalan sunat, sunat saja. Bila kata sunat saja, dia tak ambil berat lah. Dia buat tak apa-apa kisah. Lah benda sunat. Siapa buat dapat kat dia. Tak buat tak dapat. Kena orang yang baru-baru nak mula sembahyang, kita pergi kata dekat dia lagu tu, tak payahlah sunat. Nada antonasi tu. Sunat, tak rapalah. Alah. Ni yang bertangguh ni. Esok ni hang rajin hang buat. Hang segan hang tak usah. Nak ikut segan ni, hari-hari segan. Betul tak? Alah. Amak kata kat Rolin lah, saya kata kat saya lah. Benda segan ni hari-hari segan. Aku tengok hak tu, aku segan. Aku tengok hak ni, aku segan. Yang aku aja nak tidur aja. Kalau boleh nak pejam je. Malam nak tidur awal. Siang pun nak tidur juga. Hak semalam hang punya Lena sampai berkukus-kukus. Siang Lena pula. Apalah reti hidup. Wahai pengembara. Apalah reti hidup. Pengembara yang malas. Naik kenderaan pun sambil Lena. Betul, kita naik kenderaan. Bukan kita driver. Kalau kita driver, Lena mana tahu. Kita duduk sebelah je kot. Dah lah suruh dia driver bawa hang ke tempat tu. Hang Lena sampai tak boleh tidur, sembanglah dengan dia. Dia pun mengantuk juga. Abang, tak boleh kena ikon. Kena ikon mengantuk. Lepas tu Lena. Celek-celek masa saya pergi beli makanan. Hang makan ke hang, dia tak boleh makan juga. Kemudian, kena kawan tu tersilap jalan. Driver sebelah tersilap jalan. Kita hak yang duk tidur dengan makan saja ni, marah kat driver. Awak tak tahu jalan. Tu dia kita nak. Jahat tak? Pengembara yang jahat tu kita. Kan saya kata, kita saja boleh kata kat diri kita. Kalau orang kata kat kita, kita marah kan? Jadi bila kita kaji, bila kita muhasabah diri, itulah kita. Kita pengembara yang tak baik.
Sama ada seorang pengembara di dunia ataupun di akhirat. Kita memang tak baik. Kita tak boleh sabar. Kita tak boleh berlebih kurang. Kita suka menangguh-nangguh. Suka tangguh. Sari. Janganlah. Perkara tu jangan boleh ada. Dalam diary hidup kita sehari-hari, jangan kita kata, nantilah. Esok-esok lah. Itulah punca. Punca tak buat terus. Kalau mak-mak kita dulu kata, kalau nanti dengan ayat tu lah. Dengan ayat tu dia mengalir pergi habis. Kering. Dia tak main dah. Itu kalau berjanji pakai habis. Orang yang suka bertangguh. Inilah nasihat Nabi SAW. Dan kemudian Nabi kata lagi. Khudh min sihhatika lima radika. Ambillah peluang pada waktu sihatmu. Sebelum datangnya waktu sakitmu. Dia suruh ambil peluang ketika sihatmu sebelum datang waktu sakitmu. Sihat Allah Ta'ala bagi kepada kita. Boleh berjalan jauh. Kita tak ambil peluang. Dalam perjalanan sebagai seorang pengembara, kita dikurniakan kesihatan. Tiba-tiba kita sakit. Kalau sihat ni seronok ni. Boleh jalan pergi tang tu. Boleh jalan pergi dekat sini. Boleh sembahyang berdiri. Boleh sujud di bawah kalau sihat. Kita duduk menyanyi je sihat. Kalau sihat sebab apa? Sebab kita dah sakit. Baru kita fikir pada waktu sihat. Kalau dulu-dulu ni, dia duk sebut hak dulu-dulu waktu sihat dia. Ayah dia tak buat apa tu. Kalaulah dulu-dulu aku tak tinggalkan solat, ketika sihat aku, ketika rokok aku cantik, ketika sujudku tak sakit, lutut tak sakit. Tentu aku tak payah qadha yang waktu lah ni sakit. Lah ni sakit, dah lah sakit lutut, sakit betis, sakit tumit, sakit di kepala, sakit bau, sakit siku. Sakit bau dengan siku tu sujud tak boleh lama. Sakit lutut tak boleh tekan lama. Dah nak kena qadha berlambak-lambak. Pasal apa? Pasal waktu sihat dulu tak buat. Kena qadha pada waktu sakit. Dah lah sakit. Sembayang berlambak pula tu. Pasal waktu sihat dulu orang tak buat. Hayang masa sikit-sikit tu orang tak buat. Bila dah waktu sakit bawa anak qadha, larat kena qadha. Kena larat juga-jugalah kita berhutang. Kata Rasulullah, ambil waktu sihatmu. Dan di antara lafaz terakhir kata baginda SAW, wa khudh min hayatika limautika. Ambillah peluang ketika mana kamu hidup sebelum kamu mati. Yang ni peluang ni. Peluang ni tak main, selalu. Sekali seumur hidup. Ketika hidup ni lah nak buat apa pun. Main mati apa pun tak boleh buat dah. Jangan mintalah pada Allah. Walaupun di dalam beberapa hadis, di dalam petik-petikan ayat Al-Quran menceritakan setiap orang yang mati ni merayu, menjerit, minta kepada Allah, hantarlah kami ke dunia. Satu saat pun jadilah. Satu saat pun jadilah. Sat saja. Anak balik buat apa? Kata malaikat, Munkar dan Nakir, anak balik ke dunia buat apa? Aku nak bersedekah. Hantarlah. Tak boleh dah. Waktu ni waktu yang tak boleh kembali. Ambillah peluang. Peluang ketika hayat kita sebelum datangnya hari kematian. Sebelum datangnya saat kematian. Baik, kesimpulan. Dalam perjalanan kita menuju ke akhirat, kita jumpa kawan. Ramai kawan kita jumpa. Betul? Mana boleh hidup seorang-seorang tak berkawan? Dalam sahabat yang kita jumpa ni, ada macam-macam kawan. Ni bekalan nak balik ni. Nabi berpesan, carilah pada kawan yang boleh membawa engkau ke akhirat. Jalan yang boleh ajak ke akhirat. Kawan ni, kata Nabi SAW, pegang dia. Bukanlah pegang tangan yang tak lepas-lepas. Kawan aku seorang je. Tak. Maksudnya di sini, bersahabatlah dengan dia. Kerana dia yang akan menunjukkan kepada kamu jalan menuju akhirat. Bukan berkawan dengan kawan yang memesongkan kamu. Nak pergi mana? Kami nak pergi mengaji. Jom kita pergi tang ni.
Sarapan kiri sempoi sedap. Tak sat saya lepas ni. Jom lah pila ni sat lagi habis. Air pukul 10 habis dah tutup kedai dah. Oh lagu tu no. Kami air pukul 10 aku habis. Jomlah. Esok pergi ngaji. Dah lah hang seorang pengembara. Dapat kawan pun tak bagus. Ajak pergi kot lain. Nah, kemudian sesat lagi menyesatkan. Hidup kena ada sahabat. Sahabat yang akan mengajak kita ke jalan akhirat. Jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tidak akan sesat. Nak pergi Binjai. Kawan ni kata jom kita pergi ke Ulang Bertemu. Aku nak pergi Binjai ni. Aku tahu ada shortcut ke Bertemu. Kata kawan kita ni. Ada kau cakap lagi dekat dia kata. Kita ni yang tak tahu apa-apa. Wah aku tak tahu no. Seumur hidup aku tak tahu. Ada shortcut. Pergi Binjai rupanya pergi kena kau Bertemu. Kona. Nah, mungkinlah dia akan hidangkan dalam perjalanan dengan hidangan-hidangan dunia. Kita pun seronok suka, rupanya dia pusing. Kena pusing ke mana? Sungai Tiram. Lepas Sungai Tiram, jumpa bayar lepas. Jumpa kampung seronok. Aku jumpa Binjai. Oh lah, jauh tu. Tapi yang seronok ada tanya. Yang seronok. Hang kok jalan. Hang belanja, aku makan. Hang bawa aku pergi kau ni. Tapi memang destinasi kita nak pergi ke Binjai. Tapi oleh kerana tipu daya dunia, kita jadi asyik, kita lupa yang destinasi kita yang sebenarnya ke Binjai. Faham maksud saya? Nah, itulah kita. Seorang pengembara yang kadang-kadang tersasar daripada destinasi ketika mana kita dijanjikan dengan keindahan dan kemewahan dunia. Dunia itu bersifat menipu. Tapi bukanlah disuruh kita buang dunia dah. Kita dah lintas ke atas dia. Ambil sekadar yang perlu. Orang mengembara ni, dia bawa apa yang dia mampu. Kita nak singgah. Kita mengembara nak pergi Kuala Lumpur. Singgah kat mana? Singgah Gunung Semangui. Hang buat kat aku sebiji rumah kat Gunung Semangui. Aku nak duduk dalam tu. Hang bukan nak pergi Kuala Lumpur ke? Pasal apa nak buat rumah dekat Gunung Semangui? Pasal lagi nak singgah dalam tu. Abang ada rumah. Maknanya, boleh singgah. Duduk sat. Buang segala hajat dan bawa segala yang perlu. Tapi bukan nak duduk lama-lama, tak payahlah sampai buat rumah. Maknanya dunia ni bukan tempat kekal. Bukan kata kita tak boleh ambil apa yang ada atas dia, boleh ambil. Tapi pada. Ambil sekadar yang perlu. Nak bawa balik yang banyak. Faham tak? Peringatan ataupun tazkirah ini terutama untuk diri saya sendiri dan seterusnya untuk kita jadikan satu pedoman dalam kehidupan. Itulah janji Allah dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam persinggahan kita yang hanya bersifat sementara, jasad-jasad kita juga bersifat sementara ini. Kita singgah di muka bumi Allah sebagai seorang pedagang, berdagang dengan nasib kita, qada dan qadar yang Allah Ta'ala tentukan. Kadang baik, kadang tak berapa baik, kadang sedih, kadang bahagia, kadang duka, kadang derita, kadang lapang, kadang sempit. Nah, redalah dan sabarlah kerana ia adalah bekalan paling utama untuk menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi wallahu alam. Hadis yang pendek tapi indah, cukup mantap, cukup padat untuk kita jadikan amalan kita sehari-harian. Wallahu alam. Kesimpulan hadis, kalau kita tengok disebut di situ, hidup di dunia hanya sementara saja. Menjalankan sesuatu pekerjaan janganlah bertangguh-tangguh. Hendaklah banyak membuat ibadah sebagai bekalan untuk akhirat. Rebutlah peluang semasa sihat untuk beribadat. Semasa hidup hendaklah banyak berbakti kepada Allah. Hendaklah beringat-ingat dan berhati-hati dalam hidup di dunia ini. Itulah kita nak. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah andai ada rezeki, seandainya ada rezeki. Saya minggu depan tak ada. Minggu lagi sekali pun tak ada, no? Tapi bila nak ada, kalau ada rezeki, nak kena jadi lagu Sayyidina Umar. Tak boleh nak garanti. InsyaAllah ta'ala bulan 3
kita buat balik nak. Kita puasa bulan 3. Okay, saya serah kepada ukhuwah sekalian kalau nak berkuliah dalam bulan Ramadan, insya-Allah kita boleh teruskan, ataupun yang nak bercuti kerana nak meraihkan tadarus pun boleh kita bagi cuti. Terpulang kita boleh berbincang bersama-sama sebab saya ada kuliah juga pada tempat-tempat tertentu, masih lagi diteruskan kuliah. Berkuliah dalam bulan Ramadan pahala lagi banyak dah sebab dia semua berganda-ganda. Dalam pahala tu ujian pun banyak dah. Dengan lapaknya, dengan mengantuk sebab tak tidur dari semalam. Kan beramal soleh belaka insya-Allah. Dan kemudian insya-Allah dengan rezeki yang Allah Ta'ala bagi, insya-Allah Ta'ala saya akan bermusafir ke bumi Palestin pada 24 hari bulan 2 ni. 24 hari bulan 2 ni saya akan ke Palestin. Maka sesiapa di kalangan ukhuwah, ibu-ibu sekalian, kakak-kakak sekalian yang ada nak berinfak untuk Palestin, boleh bagi dekat saya. Saya kata saya tak kira harga, saya tak kira mata wang. Saya akan tukarkan ke dalam dolar ataupun shekel. Dia di Israel dia guna shekel dan bolehlah kita sedekah kepada anak-anak Palestin ataupun mangsa-mangsa peperangan yang berada di sana dengan izin Allah. Terpulanglah sama ada nak bagi dalam bentuk zakat atau dalam bentuk sedekah. Wallahu a'lamu bishawab. Baik. Saya buka soalan. Tak dengar? Tak dengar? Oh, pelan lah. Saya dengar macam deras sangat, bergaung. Tak dengar? Ya. Okey. Beruduk semula. Okey. Baik, soalan. Kita dah siap dah pakai telekong. Maksud pakai telekong ni dah nak semayang dah. Tiba-tiba tangan kita luka, berdarah. Apa yang patut kita buat? Hanya basuh saja darah tersebut. Kadang kalau terkena sesuatu tajam, kita dah basuh tapi dia keluar lagi. Kita basuh, dia keluar lagi. Ketika ni kita balut. Jangan bagi darah tu keluar menembusi kena pakaian. Okey? Tetapi wuduk tak batal. Memadai dengan basuh saja. Wuduk kita tak batal. Okey. Kita dah balut luka kita tu. Dalam kita duduk sembahyang, darah tu tak berhenti. Dia masih lagi keluar. Tapi keluar dia tu tak melimpah mengenai bahagian lain. Hanya kita nampak je merah di tempat pembalut tu. Maka tak mengapa. Solat boleh diteruskan. Wuduk tak batal. Solat pun tak batal. Sebab kita dah balut. Cuma sat lagi. Bila kita nak solat ayat kedua. Kita kena salin ayat tu. Tapi sembahyang tak payah. Ayat sembahyang tak payah ambil lain. Salin ayat luka tu. Sebab kita dah nampak darah dia menembusi. Wallahualam. Ada soalan lain? Tak ada, no? Tak ada, alhamdulillah. Jika tiada soalan, saya anggap semua faham. InsyaAllah ta'ala, panjang umur. Bulan 3 kita jumpa lagi, no? InsyaAllah. Selitkan dengan lafaz akbar. InsyaAllah ta'ala. Allah lah yang memberi segala-galanya. Kita ni tumpang aja, semua Allah punya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifina bihikmatik wa anshur 'alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya' wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim ya. Okey, baik, hari Khamis Masjid Umar Abdul Aziz. Nah, Batu Mau nah. Hari Khamis insya-Allah taala. Kita jumpa di Batu Mau. Terima kasih semua nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.